Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terima kasih saya rakamkan kepada tuan pengerusi yang merupakan pengerusi Masjid Ibadur Rahman, tuan-tuan imam, ahli jawatankuasa masjid, muslimin muslimat, ibu ayah yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah kerana Allah beri kita peluang untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan tidak lupa juga saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid yang menjemput saya. Dan terima kasih kepada tuan-puan yang telah meluangkan masa untuk hadir sama-sama dalam majlis pada malam ini. Punyalah ramai malam ni sampai elektrik pun black out. Dia panggil apa? Dia panggil bukan overuse, overload. Over apa? Bukan overdose, itu Pak Long overdose, ketum. Jadi ramai, jadi dia black out. Tapi saya dengar dekat belakang kata, mana Ustaz Farid tak nampak? Jangan kau Ustaz Farid, Ustaz lain duduk pun tak nampak. Semua tak nampak, dah gelap habis. Tak nampak lah. Ala kulli hal, kita rasa bertuah kerana Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa kelebihan. Saya ingin mulakan ceramah saya dengan melihat kepada kelebihan-kelebihan yang dijanjikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka, iaitu kita, selepas Rasulullah semua ini dipanggil umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita berada di akhir zaman, tapi di mahsyar kita akan duduk di rombongan yang pertama. Rombongan pertama. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Zakaria, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Saleh, Nabi Hud, mereka semua berada di belakang. Umat Nabi Muhammad duduk depan sekali. Ini kelebihan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang keduanya, kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur mereka pendek tapi amalan panjang. Umur pendek, amalan panjang. Cuba tuan-tuan lihat. Dalam satu hari, solat kita 5 waktu adalah penghapus dosa. As-salatu ila salati kaffaratul lima bainahuma. Daripada satu waktu solat ke waktu solat berikut adalah penebus dosa. Satu. Daripada satu Jumaat ke Jumaat berikut. Daripada Jumaat lepas sampailah Jumaat akan datang, penebus dosa. Kalau ada dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia, dengan masuknya Jumaat akan datang, Allah hapuskan dosa-dosa dia. Kelebihan yang pemberian kedua. Yang ketiga, Ramadan ila Ramadan kaffaratul lima bainahuma. Ramadan tahun lepas sampai Ramadan tahun ni akan datang. Kalau ada dosa-dosa kecil yang manusia lakukan, dengan masuknya Ramadan, Allah beri kita keampunan. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh keinsafan, Allah beri keampunan dosa-dosa yang lepas. Dalam bulan Ramadan, Allah bagi pula satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, sesiapa yang beribadat pada malam Lailatul Qadar,
Allah Subhanahu wa taala tuliskan pahala baginya seperti dia beribadat 86 tahun. Itu satu Lailatul Qadar. Katakan maklum dapat 5 Lailatul Qadar kali 8. Tak payah kali sekarang lah, balik rumah baru kali. Bila kata kali dia pun keluar handphone nak kali. Nanti dulu. Kali 5. Kali 10, berapa malam Lailatul Qadar kita dapat? So digandakan pahala, sesuatu amalan dilakukan itu dengan begitu besar. Ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi masa kita mati umur 70 tahun, tapi amalan kita umurnya 500 tahun. Boleh jadi. Umur pendek, amalannya adalah panjang. Itu yang ketiga. Yang keempat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijanjikan syafaat. Dijanjikan syafaat yang tidak diberikan pada mana-mana umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mahsyar kelak, umat Nabi Adam akan bergerak kepada Nabi Adam. Bertemu Nabi Adam supaya Nabi Adam boleh beri syafaat kepada mereka. Mereka kata, wahai Nabi Adam, berilah kepada kami syafaat. Nabi Adam akan bagi tahu, aku tak boleh beri syafaat sebab aku telah engkar perintah Allah dalam syurga. Umat Nabi Ibrahim pun begitu juga. Umat Nabi-Nabi lain pun begitu juga. Kaum mereka masing-masing akan jumpa Nabi masing-masing supaya diberi syafaat. Semua Nabi akan kata, aku tak layak, aku tak mampu, aku tak dapat, aku tidak diberikan peruntukan untuk beri syafaat. Maka syafaat yang kita dambakan, yang kita harapkan hanya ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala manusia lain semua tak dapat syafaat, kita dapat syafaat. Beruntung atau tidak? Halo. Beruntung tak beruntung? Baik tuan-tuan. Kat mana tahu tadi? Lupa dah. Saja nak test, tuan-tuan ingat ke tak? Takut black out, tuan-tuan pun black out sekali. Okey. Boleh Baik. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada mana-mana umat yang lain, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersandar di Kaabah. Sandar Kaabah. Di kala itu menitis air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menangis. Bila baginda menangis, Allah Subhanahu wa taala mengantar Jibril supaya jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Jibril dapat tanya kepada Nabi Muhammad apa sebab baginda menangis. Ya. Allah Maha mengetahui kenapa Nabi Muhammad menangis. Dalam masa yang sama Allah suruh juga Jibril turun pergi jumpa Muhammad, tanya dekat dia pasal apa dia nangis. Turunlah Jibril jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan tuan menangis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Jibril, qad qara'tu qaula Allah ala lisani Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Wahai Jibril, aku telah membaca firman Allah atas lisan Ibrahim. Berkata Ibrahim kepada Tuhan dia, "Sesiapa yang ikut aku, maka dia adalah pengikut aku, ya Allah. Sesiapa yang engkar kepada ajakan aku, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani." Wahai Jibril, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku juga telah membaca firman Allah atas lisan Isa bin Maryam. Berkata Isa bin Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim."
fa innaka antal azizul hakim. Berkata Isa bin Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ya Allah engkau mengazab Bani Israel, itu adalah dengan kehendak engkau. Namun sekiranya engkau memilih untuk memberi mereka keampunan, tidak lain tidak bukan, itu adalah kerana engkau adalah Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Wahai Jibril, kedua-dua bicara Nabi Ibrahim dan Nabi Isa kepada Allah, seolah-olah Allah dah janjikan keampunan kepada umat Ibrahim dan juga umat Isa bin Maryam. Aku menangis ni Jibril, kerana aku tidak tahu apa nasib umat aku. Aku tidak tahu. Sebab itu aku menangis. Sebab belum ada apa-apa janji Tuhan ke atas umat aku, wahai Jibril. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Jibril alaihi salam tidak ada jawapan. Jibril naik atas jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sejurus kemudian Jibril turun ke bumi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa jawapan yang menjadi persoalan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril menghampiri Nabi Muhammad, menyeru baginda dengan panggilan yang begitu manja, ya Rasulullah, fa inna rabbaka qal, wahai Rasulullah, Tuhan engkau telah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Surah Ad-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Tuhan engkau akan memberi engkau limpah kurnia, pasti engkau akan redha dengan pemberian itu. Ulama bincang, pemberian yang begitu besar, apakah pemberian itu? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, yang Tuhan akan beri itu apa? Para ulama mufassir menyatakan pemberian itu tidak lain tidak bukan adalah syafaat. Syafaat. So syafaat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberi hak untuk memberi syafaat. Mengikut beberapa hadis yang sahih, tiupan sangkakala ada dua. Tiupan sangkakala ada dua. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Sadaqallahul azim. Dan apabila ditiupkan sangkakala, فإذا نفخ في الصور. Sur itu adalah trompet. Ibu tahu trompet itu bagaimana rupanya? Tahu enggak? Tahu? Ibu cakap macam Indon pula. Baik. Tahu atau tidak trompet? Kita tengok trompet kan? Trompet ini pangkalnya kecil, hujungnya depannya besar. Itu trompet. So itu namanya as-sur. Fa idza nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ard. Apabila malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka rebah jatuhlah semua yang dia ada di atas permukaan bumi ini. Yang di langit pun jatuh, yang di bumi pun rebah jatuh. Semua jatuh, mati. Illa man syaa Allah, melainkan siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Itulah Israfil yang tiup sangkakala. Dia kena hidup, baru boleh tiup. Last sekali Allah Ta'ala kata, mati engkau. Mut fayamutu Israfil. Kemudian ditiupkan sangkakala kedua. Fa idza nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan sangkakala kedua, maka semua yang tertanam di perut bumi yang mati tadi semua akan bangkit. Bangkit.
Masa itulah bangkit dalam pelbagai rupa. Nabi Muhammad dibangkitkan pertama sekali. Bila dibangkitkan pertama sekali, baginda Rasulullah akan berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kepala tunduk kepalanya. Baginda tunduk kepala di hadapan Allah. Allah perintahkan Nabi Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad fashfa' man syi'ta min ummatak. Angkat kepala engkau sekarang wahai Muhammad dan berilah syafaat kepada sesiapa yang kau mau di kalangan umat engkau. Nah, itulah yang dikatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang akan dapat syafaat ni tuan-tuan? Siapa? Tuan-tuan tak rasa ke tuan-tuan akan dapat? Maklum rasa maklum dapat ke? Tak tahu nak habang lah ustaz, dapat ke tak? Harap-harap dapat lah ustaz. Dapat. InsyaAllah dapat. Kita doakan datang malam ni ke majlis ilmu, semua dapat. Amin. Semua dapat. Walaupun black out dah 2 kali. Sabar. Nak dapat syafaat kena duduk diam-diam, sabar. Black out kah? Kan? Apa kah? So syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini tuan-tuan, saya faham begini. Syafaat adalah keampunan, iaitu istighfar yang akan diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas umat baginda. Para sahabat ridwanullah alaihim, mereka telah pun mendapat peluang tersebut. Jumpa Nabi, minta Nabi doakan mereka. Betul kan? Minta jumpa Nabi, ya Rasulullah doakan kami, ya Rasulullah mohonkan ampunan kami. Mereka dah dapat dah. Mereka dah dapat apa yang mereka mahu. Kita ni tak dapat apa-apa lagi. Jadi peruntukan untuk syafaat ini kita akan diberikan. Maksudnya kita yang tak pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibawa menghadap Nabi Muhammad untuk kita dapatkan kita punya peruntukan, setiap seorang punya peruntukan untuk dapat syafaat. Tetapi tak semualah pula. Tak semualah pula. Tengoklah kita punya penghujung hayat macam mana. Ni masjid sebelah rumah tak mari. Nak cakap apa? Quran tak baca. Semayang tak berapa nak betul lagi, tak berapa nak ada lagi solat. Kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Tapi yang confirm dia bukan ahlu sunnah wal jamaah, dia tu ahlu sunat wal jumaat. Jumaat mai, solat raya mai. Tapi yang lain tak datang. So dapat syafaat macam mana? Untuk membolehkan saya dapat syafaat, saya mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan ajaran Islam dalam diri saya, tuan-tuan. Sebab itu guru kami, Syekh Qahtan Abdul Rahman Ad-Duri, dia ada karang sebuah buku yang berjudul Usuluddin Islami. Dalam buku tu beliau menggariskan 5 kewajipan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali beliau kata, hendaklah kita mempertingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kecintaan yang membulat, tidak boleh berbelah bagi. Allahu akbar. Bila kata cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, masya-Allah tuan-tuan puan-puan, kita kena tengok sahabat. Kita kena tengok sahabat. Sahabat adalah orang yang paling hebat dalam memperlihatkan kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bilal bin Rabah, kita semua biasa dengar cerita Bilal bin Rabah. Betul kan? Bilal bin Rabah. Bilal ni tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lah panggil orang solat. Ada setengah pendapat kata Bilal ni tak berapa fasih lidah dia sebab dia orang Afrika. Shin dengan sin dia kadang-kadang tak berapa nak betul. Biasa dia boleh sebut sin, shin yang tak dapat. Kalau dia azan bunyi As'adu an la ilaha illallah, sepatutnya
Asyhadu alla. Pernah sekali para sahabat duduk di belakang Bilal yang sedang melaungkan azan. Bilal azan, As'adu alla. Jadi sahabat-sahabat berkedut dahi. Kedut. Sebab Arab ni dia sensitif. Bila sebutan tak berapa betul, sensitif. Sahabat-sahabat berkedut dahi. Rasulullah ada di situ. Rasulullah perasan sahabat-sahabat berkedut dahi ni. Rasulullah kata, malakum, kenapa kamu semua berkedut dahi? Pasal apa? I'lamu sinun Bilali shinun indallah. Biarpun Bilal sebut sin di bumi, sampai dekat Allah jadi shin. Itu Bilal. Bilal bin Rabah, bukan Bilal ibadur Rahman. Bilal bin Rabah, tuan-tuan. Jangan pula elok-elok dah sebut asyhadu alla ilaha illallah, besok pagi azan dah bunyi lain dah. As'adu alla. Kita tanya pasal apa Haji? Semalam elok pagi ni pasal apa jadi lain? Ya tak apa, saya bubuh sebut sin kat sini sampai dekat Allah jadi shin. Oh, tak ada tuan-tuan. Ulama bincang antara Bilal dengan imam, siapa pahala banyak? Bilal lah. Tukang azan pahala banyak tuan-tuan. Takut tuan imam kecil hati pula. Ya kau ustaz. Ya. Kalau bila kumpul dalil-dalil yang menyebut kefadilat, kelebihan Bilal ni, tukang azan ni, kita akan dapat lihat bahawa Bilal ni pahala lagi banyak daripada Tok Imam. Sebab kalau Bilal tak azan, Tok Imam pun macam tak berapa nak main. Dah masuk kah belum, Bilal punya pahala banyak. Bilal bin Rabah, dia lepas Rasulullah SAW wafat, zaman Umar bin Al-Khattab, Bilal pujuk Umar supaya dia tak nak duduk Madinah, dia nak keluar. Sejak Rasulullah SAW wafat, sampailah Bilal pergi ke Syam, pergi ke Syria, dia mengalami kemurungan. Kenapa dia murung ustaz? Sebab kerinduan yang melampaui batas terhadap Nabi Muhammad SAW. Pergi ke Syam. 5 tahun Bilal jadi gubernur di Syam. Hampir 5 tahun, dia mimpi. Bilal mimpi, Rasulullah Ta'ala mimpi dia. Kata Bilal, sudah lama dah kau tak ziarah aku. Bilal pun terjaga, siap-siap pergi ziarah Nabi Muhammad SAW. Selang beberapa hari sampailah daripada Syam, daripada Syria sampailah ke Madinah. Sampai-sampai di Masjid Nabawi, sahabat nampak Bilal masuk masjid. Kebetulan pula masa Bilal masuk tu dah nak masuk waktu zuhur. Bilal masuk masjid. Diriwayatkan masa Bilal masuk tu waktu zuhur. Jadi sahabat-sahabat kata Bilal dah masuk zuhur, azan lah. Bilal kata tak, aku ni azan untuk Rasulullah SAW saja. Sejurus kemudian Umar bin Al-Khattab pula masuk masjid. Bila Umar masuk, Umar nampak Bilal, Umar terus peluk Bilal, bertanya kabar. Bagaimana keadaan masyarakat, bagaimana keadaan rakyat di Syam. Selepas bertanya khabar dan sebagainya, Umar kata, wahai Bilal, dah masuk zuhur ni, aku minta engkau azan boleh? Azanlah Bilal. Kali ni Bilal tak boleh nak tolak, sebab yang minta adalah Amirul Mukminin, Khalifah yang minta. Bilal pun azan lah. Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah tak keluar daripada lisan Bilal. Sebab dia tuan-tuan, suara dia tersedu, dia tak boleh nak lepaskan, sebab nak sebut Muhammadur Rasulullah tak keluar. Kerana rasa rindu, sayang, terkenangkan saat ketika pada dengar Rasulullah SAW azan pula di hadapan makam yang berhampiran dengan makam Rasulullah SAW. Semua ini menjadikan Bilal pilu dan sebab menitis air mata. Sahabat-sahabat yang ada di situ semua menangis tuan-tuan. Itu cinta.
Dalam peperangan Uhud, ya. Kebanyakan kita pergi umrah, kita akan diceritakan bagaimana berlakunya peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, bila suasana dalam medan pertempuran Uhud tidak terkawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cedera. Bagaimana Rasulullah cedera? Rasulullah pakai topi besi. Pihak musuh baling batu besar, kena dekat baju besi, kena dekat topi besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besi itu pecah masuk dalam pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mematahkan gigi geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat mengepung Rasulullah nak selamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bawa lari Rasulullah ke pinggiran Bukit Uhud yang tuan-tuan lihat yang besar tu, merah tu. Yang besar merah itulah Bukit Uhud. Yang tuan-tuan pergi ambil bergambar tu bukan. Yang bergambar gambar-gambar yang atas suka, inilah Bukit Uhud, Bukit Uhud. Bukan, itu bukit yang di mana ditempatkan sahabat-sahabat 50 orang untuk memanah. Dipanggil Jabal Rumah. Bukan rumah maklum, rumah tu memanah, pemanah. Jabal Rumah. Dulu bukit tu tinggi. Maklum tiap-tiap tahun pergi turun naik. Jadi rendah dah gunung bukit tu. Makin tinggi, sekarang dah rendah dah. Saya kata semakin rendah pula tengok. Berlaku hakisan, tak apalah. Abu Bakar bawa lari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pinggiran Bukit Uhud. Di situ ada satu gua. Sekarang kita tak diberi masuk kawasan tu. Saya sampai dulu. Ya. Masa tu ada seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Dia bagi tahu, wahai Abu Bakar, izinkan aku merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar lihat Rasulullah pun setuju, maka Abu Bakar izinkan Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Ubaidah rawat Rasulullah? Besi yang tertusuk ni, dia letak mulut dia kat bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia gigit besi tu, dia tarik keluar perlahan-lahan sehingga gigi-gigi Abu Ubaidah Al-Jarrah patah, semua yang di depan ni patah. Berdarah mulut Abu Ubaidah Al-Jarrah. Rasulullah tanya pada Abu Ubaidah Al-Jarrah, tak sakit ke wahai Abu Ubaidah? Abu Ubaidah kata, wahai Rasulullah, nyawa engkau lebih aku sayang Rasulullah daripada diri aku sendiri. Cinta, sayang, kasih. Orang ni besok akan dapat syafaat. Kalau ada perasaan yang macam ni, kita akan dapat syafaat. Sebab itu bila 5 kewajipan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta tuan-tuan. Lepas cinta ni, kalau betul cinta, sebab itu ulama sebut innal hubba lil muhibbi muti'un. Kalau benar kamu cinta, mesti kamu akan jadikan orang yang dicintai itu sebagai ikutan. Amboi marin bila bercinta, kalau apa saja awet kita minta semua kita buat. Sayang punya pasal. Ini Nabi. Cinta dan kasih sayang terhadap Rasulullah akan menjadikan kita ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan engkar, bukan mempertikaikan, bukan mempersendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keduanya apa? Ikutlah. Ittiba'. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu akan jadikan kita ikut. Yang kedua. Betul? Hari ni kalau orang tanya, bagaimana Rasulullah makan anggur? Mungkin ramai yang tak tahu. Tapi kalau saya tanya, siapakah nama artis yang makan strawberry cecah dengan coklat? Pak Haji boleh jawab tuan-tuan. Saya tahu Ustaz, siapa dia? Bila tanya Rasulullah macam mana Rasulullah makan, tak ramai tahu. Macam mana Rasulullah tidur, tak ramai tahu. Macam mana Rasulullah jalan, tak ramai tahu. Berapa anak Rasulullah, tak ramai tahu. So cinta pada Nabi ni akan menjadikan kita ikut. Kita nak tahu lebih mendalam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda makan anggur, ada sahabat ni, dia hidang anggur. Sahabat-sahabat lain datang, disuruh makan. Sahabat-sahabat tak ada seorang pun nak makan anggur masa tu. Kata makanlah.
sahabat yang datang, mungkin sahabat lain tahu, tapi sahabat yang hadir pada majlis, seorang sahabat ni bagi makan anggur. Dalam hidangan tu ada anggur. Jadi ada sahabat ni tak makan. Sebab apa tak makan? Sebab saya tak tahu macam mana Nabi makan anggur. Sanggup tinggal tak nak makan anggur sebab tak tahu macam mana Rasulullah makan anggur. Sehingga sahabat lain kata, aku pernah lihat Rasulullah makan anggur. Bagaimana? Rasulullah akan ambil satu tangkai yang ada 5-6 biji, Rasulullah akan makan daripada tangkai sebiji-sebiji. Saya ulang balik, satu tangkai ada 5 biji, bukan satu tangkai 1 kilo. Sagi pergi rumah orang buat kenduri tahlil ke doa selamat, ke tengok ada anggur satu tangkai, dia ambil ngap. Kenapa ji? Sunnah. Itu bukan sunnah, itu mentega darah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Selawat ke atas Nabi ni bukan musim maulud aja, sepanjang tahun, sepanjang zaman. Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Kita ni tak ada maulud, tak ada nak selawat lah. Padahal tiap hari kita kena selawat ke atas Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ada malaikat yang diutus oleh Tuhan bertebaran di atas langit, bertebaran di atas bumi. Kerja malaikat ni apa Ustaz? Kerja malaikat ni tidak lain tidak bukan berkunjung ke rumah orang yang berselawat. Kutip selawat tu, bawa jumpa Nabi SAW di Madinah. So malaikat tu akan sampaikan selawat dan salam yang kita ucapkan setiap hari. Sampai Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang selawat ke atas aku sekali, aku selawat ke atas dia 10 kali. 10 kali selawat. Allah, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyara. Siapa-siapa yang selawat ke atas aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berselawat ke atas dia 10 kali. Selawat Allah ke atas manusia, apa makna dia? Selawat Allah ke atas manusia itu maksudnya keampunan. Sekali saya selawat, 10 keampunan Allah bagi. Besarnya fadilat selawat ni tuan-tuan. Ya, macam-macam jenis selawat ada. Itu yang keempat. Yang kelima, sampaikan sunnah Nabi kepada orang lain. Sampaikan sunnah Nabi kepada orang lain. Yang mana kita tahu, tengok kawan kita tak faham sunnah Nabi. Minum air tangan kiri, pakai selipar kaki kiri dulu. Kita kata, saudara, sunnah Nabi ni kanan lah. Kita ajar dia sesuatu. Bagi salam, sunnah Nabi bagi salam. Kita lah ni kalau bagi salam ni, kita bagi orang kita kenal, yang tak kenal tak bagi salam. Saya duduk Jordan, saya duduk negara Arab lama, 9 tahun. Mana Dr. Degi? Ada sahabat saya. Tak nampak. Sama-sama belajar di Jordan dulu. Naik bas. Dia bas berhenti-berhenti tu. Berhenti bas ni. Kami naik bas jalan 5 km berhenti. Ada orang naik, orang yang naik tu akan bagi salam. Assalamualaikum. Satu bas jawab, Waalaikumsalam. Pergi depan pula berhenti. Ada pula jemaah naik. Tu. Assalamualaikum. Satu bas jawab, Waalaikumsalam. Memang suka orang bagi salam. Naik lift pun sama juga. Naik lift, Arab ni naik lift, suka bagi salam. Berhenti, tingkat 2. Ting tong. Assalamualaikum. Dia kenal tak kenal, semua orang jawab salam. Atas tingkat 4 berhenti pula, orang masuk bagi salam. Memang dibudayakan suka bagi salam. Sebab itu Nabi SAW sebut, di antara ciri-ciri ahli syurga, suka bagi salam. Kalau ada ciri-ciri itu, insya-Allah kita masuk syurga. Kalau tak ada, bukan tak masuk, lambat sikit. Kita bagi salam, kita kenal, tak salam tak bagi, tak kenal tak bagi salam. Rasulullah SAW ni bukan manusia saja berebut nak bagi salam, pokok kayu pun bagi salam. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Sayyidina Ali kata, aku jalan dengan Rasulullah SAW. Sepanjang perjalanan itu Rasulullah jawab salam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Sayyidina Ali tanya, Rasulullah jawab salam kat siapa? Ni pokok kayu bagi salam kat aku ni. Oh, pokok kayu bagi salam kat Nabi SAW. Jangan pula sagi Pak Long balik. Balik, sagi balik. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Itu tak lama lah tu. Saya kalau boleh saya nak tambah satu lagi tuan-tuan. Tadi 5 yang Syekh Abdul Rahman Qahtan Uduri sebut. Yang ke-6 saya nak tambah satu lagi, jangan sakiti Nabi SAW. Akhir zaman ni ramai sangat yang mempersenda, mempercela dan juga memperkecilkan sunnah Nabi SAW. Kawan ni pakai sugi, awak pula geli pasal apa? Dia pakai sugi, cucu-cucu sugi, kata, geli lah ustaz. Gigi dia, sugi dia. Awak geli pasal apa? Kalau dia bawa sugi tu nak sugikan kita, kok iyalah kita geli. Sunnah Nabi. Tapi saya nak bagi tahu, dalam kita mengamalkan sunnah Nabi, biarlah tepat. Jangan pula kita over pula. Yang Nabi tak ajar pun kita nak buat. Yang Nabi tak suruh pun kita nak buat. Contohnya apa? Janggut Nabi ni kemas. Nabi ni kemas. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi sebut Allah tu cantik, sukakan cantik. Indah-indah saja Allah suka. Jadi kita nak simpang jambang pun bila jambang kita kemas. Kemaslah. Jangan berserabai. Tahu serabai? Kalau lipas masuk tak jumpa jalan keluar tuan-tuan. Berserabai. Oh panjang. Tak, inilah sunnah. Tak cantik. Misai tak potong. Misai dah masuk dalam mulut. Bulu hidung sama panjang dengan misai. Pakai serban, pakai jubah. Saya kata tak kena. Biar dia nampak cantik. Umat Nabi Muhammad ni kemas. Cantik tuan-tuan. Cantik, indah. Ya. Ada sahabat duduk sebelah Nabi SAW satu hari tu. Dia duduk satu hari tu, pada masa tu bulan tengah purnama. Penuh bulan tu. Penuh. Tuan-tuan nak tahu indah tak indah bulan purnama, kena tengok dekat negara Arab. Bukan kat Malaysia. Kat Malaysia kejap nampak, kejap tak nampak. Kejap nampak, kejap tak nampak. Kejap kelabu, kejap kena tutup dengan awan, kejap berjerebu, macam-macam. Kalau negara Arab tengok bulan purnama, betul-betul solid tuan-tuan. Langit dia membiru, nampak bulan tu betul-betul terang. Sebab itu Arab nampak bulan purnama, dia suka buat syair. Orang kita pun suka buat syair. Nampak bulan. Sahabat ni duduk tengok bulan, tengok Nabi. Tengok bulan, tengok Nabi. Tengok bulan, bulan cantik. Tengok Nabi pun cantik. Ulang-ulang tengok. Tengok bulan, tengok Rasulullah. Tengok bulan, tengok Rasulullah. Dia kata, demi Tuhan sesungguhnya wajah Rasulullah lagi cantik daripada bulan purnama tu. Takkan wajah tu tuan-tuan tak nak tengok dekat akhirat. Wajah yang indah, permai, menenangkan tuan-tuan. Semoga kita semua dapat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tuan-tuan, itu yang keenam saya sebut tadi, jangan sakiti dan jangan memperkecilkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah lah ni orang dok sebut. Bila kata, "Ji, dengar kata kahwin satu lagi." Sunnah ustaz. Sunnah. Wah, betul lah sunnah. Oh. Tapi sunnah Nabi, pertama isteri pertama Rasulullah umur 25, isteri pertama Rasulullah umur 40. Itu tak sunnah dah. Isteri kedua Rasulullah SAW, Ummu Sauda ni pula, isteri kedua Rasulullah umur 60 tahun, Rasulullah baru 50 lebih. Isteri kedua. Ada siapa-siapa kahwin isteri kedua lebih tua daripada dia? Halo? Ada ke? Memang tak ada lah, tengok pun tahu. Nak poligami, lari pergi siap. Gentleman lah, nikah dekat Malaysia. Lari pergi siap pasal apa? Berani buat, berani tanggung. Kawan saya kata, "Ustaz, betul Ustaz cakap." Apa dia? Minta maaf lagi baik, lagi senang daripada minta izin. Oh pula dah. Minta izin tak dapat Ustaz, minta maaf senang. Eloklah tu. Ada pula yang kempen untuk poligami ni bagi hadis payung emas. Payung emas, dengar tak maklum? Pernah dengar tak hadis payung emas? Angguk, ramai dah dengar dah. Dah ada yang dah sign dah pun borang tu. Borang nak dapat payung emas. Suami bawa borang. Tolong sign boleh? Sebelum dia kata, "Awak nak payung emas tak?" Payung emas dalam syurga. Mana-mana isteri yang mengizinkan suaminya kahwin satu lagi, maka akan diberi payung emas. Siapa cakap? Rasulullah cakap. Wah, fasih betul engkau.
Mana-mana isteri, Rasulullah pesan, mana-mana isteri yang mengizinkan suaminya kahwin satu lagi, maka akan diberi payung emas. Jadi Kak Jah pun sign sebab nak payung emas ni pasal. Saya ni masa mula-mula jadi pengarah pusat kajian hadis. Saya jadi pengarah pusat kajian hadis 4 tahun. 4 tahun, salah satu benda saya buat, bila hadis ni rajin sangat orang sebut kat Malaysia, saya cari kat kitab mana ada hadis ni. Kitab Melayu, kitab itu, kitab ini, kitab Arab, kitab Jawi, semua saya cari, tak jumpa. Ada semua sumber dia tak berapa kuat. Saya hantar pula hadis ni ke India, ke Pakistan. Sebab dekat India, Pakistan kajian hadis diorang sangat kuat. Maulana dia semua hafal hadis banyak. Saya hantar. Dhaif ke maudhu' ke tak apalah, asalkan ada tak sumber. Saya telefon balik lepas sebulan, saya telefon balik dekat Maulana dekat India. Saya kata, Assalamualaikum Maulana, ye hadis maujud hai. Maulana daripada India jawab, ye hadis nahi hai. Dia kata ini hadis tak ada. Hadis tak ada. Memang sumber dia tak ada. Rupa-rupanya hadis payung emas ni direka oleh orang Melayu, tuan-tuan. Punya hebat orang kita ni nak reka hadis. Mak Long, saya nak tanya senang aja. Senang aja. Nak buat apa payung dalam syurga? Ribut tidak, taufan tak ada, apa pun tak ada. Rinyai-rinyai pun tak ada hujan. Tiba-tiba buat payung. Udah macam orang gila. Siapa tu? Alah, jemaah Masjid Ibadur Rahman lah tu. Yang keduanya, payung ni zaman Nabi tak ada, tuan-tuan. Kalau Nabi nak sebut mana-mana isteri mengizinkan suami kahwin satu lagi akan dapat payung, sahabat mesti tanya, ya Rasulullah, ma makna payung? Apa itu payung? Mesti sahabat tanya. Ma huwa payung? Dalam bahasa Arab payung syamsiyah. Mesti sahabat tanya. Tak ada pun. Lu jangan duk pelik-pelik lah. Kalau nak menikah cakap, gentleman cakap terus terang, elok-elok cakap. Kan? Minta maaf lagi senang daripada minta izin. Sebab kata orang tu. Jadi tuan-tuan nak berpoligami, nak kahwin 1, 2, 3, itu terpulang pada hak masing-masing, kemampuan masing-masing. Saya tak mau masuk campur. Tetapi saya nak bagi tahu, biar buat satu benda kalau betul ikut sunnah Nabi, ikut betul-betul. Jangan duk seleweng-seleweng ikut sunnah Nabi, jangan duk buat cerita palsu-palsu mengenai poligami. Itu semua akan menyakiti Nabi SAW. Kita tak mau. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, itu semua mukadimah. Ceramah tak masuk lagi. 1 jam mukadimah, tuan-tuan. Tak, beginilah saya nak sebut. So, Rasulullah SAW adalah sebaik-baik Rasul dalam memimpin manusia untuk mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membawa balik manusia ke pangkal jalan selepas manusia berada di penghujung neraka, tuan-tuan. Penghujung dah sampai dekat telaga neraka nak masuk, Allah hantar seorang Rasul menyelamatkan manusia. Tuan-tuan lihat dalam surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan manusia yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, al-ummi. Yatlu alaihim ayati. Kerja rasul ini adalah mengenalkan manusia kepada Allah. Yatlu alaihim ayati. Orang kata membacakan ayat-ayat Allah. Boleh jadi membacakan ayat sehingga manusia faham. Sebab perkataan tilawah asal daripada tala, yatlu. Perkataan tilawah adalah daripada asal perkataan tala, yatlu. Tilawah. Tala, yatlu ini dia bukan sekadar membaca. Untuk memenuhi kriteria tilawah, dia mesti ada 2. Apa dia? Baca dan ikut.
baca dan ikut baru sah tilawah dia. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Diikut, baca mesti ikut. Bukan baca saja Quran tu, dia mesti ikut Quran, baru sah dia punya tilawah. Kalau baca saja bagi orang seronok, belum lagi. Itu baru qiraah, baru membaca qiraatul Quran. Amma tilawatul Quran, anta taqra'ul Quran thumma tutabbiquhu fi hayatik. Kamu baca dan kamu laksanakan ayat-ayat Allah, baru sah dia punya tilawah. Kalau tak, jadi baca je lah. Sebab itu saya heran tuan-tuan, kadang-kadang kita ni baca, kita nak kumpul pahala. Kumpul pahala dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Hadis-hadis sahih sebut, satu huruf, aku tidak, Nabi SAW sebut, walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifu harfun, walamu harfun, wa mimu harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim tu satu huruf, tapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Jadi maksudnya kalau satu huruf ada 10 kebajikan, saya sudah baca tiga huruf. Alif lam mim ada 3 huruf, ada 30 kebajikan. So kita pun seronok. Sebab apa seronok? Setiap satu huruf dapat 10 pahala. Baca 100 ayat, sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah, dia kata kul 1, lam 2, Qaf 1, lam 2, Allah 1, 1, 1, 2. Dia kira semua ada 34 kali 10. Ui, banyak dah. Sadaqallahul azim. Cukup banyak dia dah. Tuan-tuan, cuba fikir dengan saya sama-sama. Cuba fikir dengan saya. Jika membaca setiap huruf Tuhan bagi 10 pahala, Tuhan bagi 10 pahala, boleh tuan-tuan bayangkan tak bila saya faham apa yang saya baca? Berapa agaknya Tuhan bagi? Betul? Kalau baca dapat 10, kalau faham? Katakan faham. Kalau baca saja saya dapat 10. Saya baca, orang Uzbekistan baca, orang Kazakhstan baca, kan? Orang Afrika baca, orang Malaysia baca, Singapura baca, Thailand baca, Filipina baca, semua manusia baca. Baca ni dapat pahala. Tapi siapa yang faham bila baca? Dia dapat pahala lagi banyak. Sebab dia baca dan dia faham, dapat pahala banyak. Berganda pahala dia. Daripada faham pula, dia laksanakan pula ayat yang dia faham tu. Besar tak? Besar. Besar pahala dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya ni saya kata Quran ni Masya Allah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar manusia mengenal Tuhan melalui Al-Quran. Saya pernah tanya dengan Syekh Dr. Kahtan Abdul Rahman Duri, sekali lagi nama dia saya sebut, guru saya, sangat saya sayang. Saya tanya dalam satu majlis ilmu, masa belajar kitab tu lah, Usuluddin Islami. Baca dah separuh kitab dah. Saya kata, Syekh, wahai guru, wahai Syekh, saya dah baca kitab ni, dah nak apa separuh. Tapi sampai sekarang, saya tak dapat merasakan manisnya iman. Saya tak tahu orang lain tuan-tuan. Saya cakap terus terang dengan guru saya. Saya kata saya tak dapat merasakan manisnya iman. Kerana manisnya makanan saya tahu di lidah, tapi manisnya iman tu saya tak dapat rasa lagi. Di mana manisnya iman saya tak dapat rasa lagi. Saya baca dah kitab akidah ni, tapi tak dapat lagi manisnya iman. Yang dalam hadis-hadis yang sahih Rasul sebut halawatul iman, halawatul iman. Saya tak dapat. Guru saya kata macam ni. Buku yang kamu baca, yang aku sediakan ni, ini adalah kaedah buku yang menunjuk jalan, petunjuk jalan. Dia umpama buku matematik 1 campur 1, 2, 2 campur 2, 4. Betul kan? Betul. Tapi dia belum dapat feel matematik tu. So, yang ni kaedah. Nak tahu Allah tu wujud, lihat pada alam. Mana mustahil alam ni wujud tanpa pencipta. Setiap sesuatu mesti ada yang mendahului. Siapa yang dahulu? So, dibincang dari sudut situ. Tetapi dia kata Muhammad, kalau kamu nak rasakan manisnya iman, kamu baca Quran, kamu pahami Quran, kamu akan dapat
Allah hadir dalam hidup kamu. Betul tuan-tuan. Mulai hari itu saya betul-betul cari jalan macam mana nak faham ayat Al-Quran supaya saya dapat merasakan manisnya iman. Tuan-tuan lihat ayat dalam surah Al-Baqarah tu. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim hanya Allah tahu makna dia. Wallahu a'lamu bi muradihi. Walaupun saya ada pandangan yang lain mengenai huruf-huruf muqatta'ah Alif Lam Mim Yasin Taha Kaf Ha Ya Ain Sad, saya ada pendapat saya sendiri. Mungkin belum masanya untuk saya kongsi dengan tuan-tuan. Tapi saya nak beritahu, huruf-huruf muqatta'ah di pangkal Al-Quran ini adalah untuk menarik perhatian kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini dia rasa dia hebat dari sudut bahasa. Allah turunkan Quran cabar mereka ni tuan-tuan. Dalam banyak-banyak syair yang terpilih, syair-syair yang terpilih, dia panggil asyara mu'allaqat, 10 penyair yang hebat di Mekah masa awal-awal di zaman jahiliyah ni tuan-tuan. Syair-syair yang terpilih ni akan digantung di keliling Kaabah sebagai tanda penghormatan kepada si penyair tu. Betul syair itu hebat, tetapi dalam syair itu ada tak panduan hidup manusia? Tak ada. Ada tak halal haram? Ada tak nilai-nilai kemanusiaan? Tak ada. Habis syair-syair yang ada lebih kepada memuji wanita, memuji alam, puji dia buat macam-macam isu yang diketengahkan dari sudut bahasa. Betul. Tapi Quran turun, Quran cabar. Quran cabar. Jadi bila turun ayat huruf muqatta'ah yang bukan perbualan manusia Arab. Contohnya Rasulullah baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Mesti Arab akan toleh tengok, Arab jahiliah. Apa benda ni Alif Lam Mim pula ni? Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Mesti Arab kata apa benda pula? Bukan bahasa yang kita guna. So secara tidak langsung tuan-tuan lihat, setiap kali Alif Lam Mim, Taha, Kaf Ha Ya Ain Sad, Yasin, Allah terus akan bersumpah dengan Quran. Bila sebut Alif Lam Mim, orang Arab semua akan toleh. Apa benda Alif Lam Mim? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus Tuhan bersumpah. Yasin, Arab akan toleh. Yasin wal Qur'anil Hakim. Betul kan? Alif Lam Mim, toleh tengok. Tanzilul kitabi minar Rahman. Tengok. Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Selepas semua huruf-huruf muqatta'ah, Tuhan bersumpah dengan Quran. Tengok hebatnya Quran ni tuan-tuan. Sebab itu Nabi Muhammad sampaikan kepada manusia Al-Quran. Siang, petang, pagi, malam Nabi ajar Quran. Supaya manusia faham Quran ni. Sejauh mana kita faham Quran untuk cari hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ada modal yang lebih hebat lagi melainkan Quran. Quran akan bawa tuan-tuan kembali ke pangkal jalan. Kalau tak masakan Allah turunkan Quran. Quran adalah panduan hidup manusia. Kitab-kitab lain tuan-tuan, dia tidak sehebat Al-Quran. Macam mana Quran turun di zaman Rasulullah, begitulah Quran yang ada di rumah kita tuan-tuan. Kalau nak lebih tepat lagi, bagaimana Quran di Lauhil Mahfuz, begitulah Quran di rumah kita tuan-tuan, mushaf-mushaf yang ada tu. Tidak ubah sikit pun. Dia bukan macam kitab-kitab lain yang ditulis setelah 300 tahun, 200 tahun, 500 tahun. Al-Quran diturun pada tahun selepas Rasulullah wafat. Abu Bakar naik tampuk pemerintahan, Umar datang pujuk Abu Bakar. Umar kata, wahai Abu Bakar, aku melihat ramai sahabat-sahabat kita yang hafal Quran pergi berjihad. Dan ramai juga di kalangan hufaz yang hafaz Quran ini syahid di medan-medan jihad, wahai Abu Bakar. Apa kata kita tulis Quran? Abu Bakar kata apa? Mana boleh? Benda Nabi tak buat. Kalau boleh tulis, Nabi dah suruh tulis. Tak boleh. Umar balik. Besok Umar datang lagi. Abu Bakar, aku pujuk engkau ni, tolonglah, jomlah kita kumpul Quran. Tak boleh. Umar balik. Umar datang lagi. Tengok Umar tak putus asa tuan-tuan. Umar tidak putus asa. Dia tak give up. Boleh je kalau kita apa cakap apa? Kalau kita cakap apa? Aku dah habaq dah. Dia tak mau dengar, biar pi lah nak macam mana.
Umar pujuk Abu Bakar sampai Abu Bakar kata apa? Hatta syarahallahu sadri. Ulang-ulang Abu Bakar jumpa aku, Umar jumpa aku sehingga Allah lapangkan dada aku untuk terima cadangan Abu Bakar. Lalu dikumpullah Al-Quran. Dikumpul Al-Quran. Baru 2 tahun Rasulullah wafat, 3 tahun Rasulullah wafat, Quran sudah dikumpul. Dan bagaimana ia kumpul, begitulah dalam mushaf kita. Bukan lepas 300 tahun. Sekarang bagi tahu saya, mana kitab yang lebih sahih atas dunia ini? Kitab-kitab yang diturunkan daripada langit. Mana kitab yang paling sahih? Yang ada sekarang ni, Al-Quran lah. Bukan kata-kata ahli syair. Kalau ahli syair, bila masa pula Nabi belajar syair? Bila masa pula Nabi berguru dengan orang syair? Bila masa pula Nabi duduk kawan dengan ahli syair? Kalau kata-kata tukang tilik, bila masa pula Nabi kawan dengan orang tilik? Tak. Ini tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran turun daripada Allah, Tuhan yang memiliki semesta alam. Turun Quran. Susah Quran ni turun dulu tuan-tuan. Turun berperingkat-peringkat. Di Mekah turun 80 lebih surah, yang bakinya turun di Madinah. Nabi sedang bermusafir, turun Quran atas unta, Nabi atas unta, turun wahyu. Unta duduk, tak gerak dah. Kalau wahyu tu turun musim panas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sejuk menggigil. Kalau turun musim sejuk, Rasulullah akan berpeluh. Wahyu sedang turun ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Quran, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pegang tu, tuan-tuan, Quran tu, patut tuan-tuan rasa feeling tu. Ya Allah, susahnya nak terkumpul Quran ni. Rasa sayangnya ya Allah. Ya, patut ada rasa feeling. Ini dak Quran tu jadi suci dalam debu kat rumah kita tuan-tuan. Satgi orang mati baru baca lah. Quran bukan turun untuk orang mati. Tuan-tuan nak baca, saya tak ada masalah tuan-tuan. Tapi yang kita nak suruh baca, kalau si mati itu masih hidup tak baca Quran, satu kampung baca Quran, dia dapat tak syafaat Quran tu tuan-tuan? Cakap dengan saya. Dari mana nak dapat? Kalau masa hidup dia sendiri jauhkan diri daripada Quran. Sebab itu saya selalu pesan, seperti mana Abu Hasan Ali An-Nadawi sebut, dia bagi tahu kita 5 kewajipan dengan Al-Quran. Pertama sekali Abu Hasan Ali An-Nadawi kata, kamu hendaklah belajar baca Quran. Belajar baca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Bila saya masuk Islam, 2 benda saya suka sebelum saya masuk Islam. Sehingga saya tertarik untuk masuk Islam 2 benda. Pertama sekali, kisah Nabi. Kisah Nabi Ibrahim AS. Di mana saya dengar? Saya dengar dekat sekolah menengah. Saya minta untuk masuk kelas pendidikan Islam. Ada ustaz nama Ustaz Ali. Saya masuk kelas pendidikan Islam. Ustaz tu kadang-kadang cerita kisah-kisah Nabi. Dalam banyak-banyak kisah Nabi, ustaz tu cerita kisah Nabi Ibrahim. Saya rasa macam dekat dengan saya. Dekat dengan saya. Saya minta detail, saya cari buku, saya baca. Benda kedua yang saya suka ialah Quran. Rumah saya tak jauh daripada masjid. Sebab saya berasal daripada kampung Sungai Choh. So kampung saya ni tak jauh daripada masjid. Rumah saya tak jauh daripada masjid. So bila masjid petang-petang pasang Quran, saya dengar. Hari pertama, hari kedua, minggu pertama, bertahun-tahun saya dengar Quran. Kalau ada hari orang tak pasang Quran, saya akan rasa, kenapa hari ni orang tak pasang Quran? Timbul perasaan tu. Rindu nak dengar. Masa tu nama Ravi lagi. Terbalik dengan kita tuan-tuan. Kita pula, kalau ada masjid pasang Quran, kita mula tanya, ada orang mati ke? Sebab kita ni Quran ni untuk orang mati. Terbalik kan tuan-tuan? Tuan-tuan lepas ni kena ubah. Quran untuk yang hidup. Manfaat untuk orang yang mati. Lepas baca dia hidup tu dia amal, dia baca dia amal, masuk kubur besok dia manfaat untuk dia. Ya, 2 benda. Lepas saya masuk Islam, pertama sekali saya buat, saya cari siapa nak ajar saya Quran. Pergi masjid. Jumpa imam. Imam kata, minta maaf. Saya kata itu. Saya bagi tahu imam. Saya kata, imam, saya dah masuk Islam, saya nak belajar Quran. Boleh ke imam ajar?
Imam tu tengok saya, imam tu kata, oh minta maaf lah Farid, saya baca boleh, mengajar tak boleh. Saya kata kesian imam ni. Saya tanya dengan imam tu, kalau imam tak boleh ajar, siapa agaknya boleh ajar saya? Imam kata, surau dekat ujung kampung kita ni ada imam tu buka kelas mengaji. Cuba pergi tanya sana. Saya kayu bersikal ni 1 kilometer lebih, kayu bersikal, jumpa imam kat surau tu. Imam, saya dah masuk Islam, boleh tak imam ajar saya Quran? Imam tu tengok atas bawah. Sebab saya dengar kata imam ada buka kelas. Ya, memang saya ada buka kelas. Habis imam tengok apa atas bawah. Macam ni lah, saya dah tak boleh terima dah apa ni pelajar baru. Saya kata kenapa? Pelajar saya dah ramai. Alah imam seorang aja pun. Dia kata tak boleh. Sampai ke sudah. Dia tak nak ajar saya. Saya pun sangka buruk dengan imam tu tuan-tuan. Masa tu lah saya bersangka buruk. Apa dia? Bila dia tengok atas bawah kan. Saya kata apa tau? Saya kata mungkin dia kata apa? Ajar budak Melayu pun susah, ini pula nak ajar budak India. Mungkinlah kan. Balik rumah, duduk termenung. Siapa nak ajar aku Quran? Sebab saya nak belajar sangat Quran. Suka tuan-tuan. Suka. Pada satu petang saya tengah duduk dekat beranda rumah mak saya ni, fikir siapa nak ajar aku Quran. Ada budak umur 8 tahun lalu tepi rumah mak saya. Gedeg lalu bawa Quran. Dia bawa Al-Quran. Saya tengok dari atas, saya tanya adik tu. Dek. Ya bang. Adik pergi mana? Balik rumah. Daripada mana? Mengaji Quran. Mengaji Quran? Adik mengaji kat mana? Mengaji kat rumah Haji Wahab. Haji Wahab ada mengajar Quran ke? Ada. Saya ingatkan yang mengajar Quran ni kat masjid, surau. Ataupun dekat sekolah agama. Mana saya tahu Haji Wahab ada buka kelas mengaji? Oh ya ke? Dek, tunggu kejap, saya kata. Saya suruh budak tu tunggu, saya turun daripada atas, pegang budak tu. Dek, duduk sebelah bang kejap. Ya bang, cepatlah bang, saya nak balik ni, nak main bola. Dia. Sekejap, abang nak cakap sikit. Adik dari mana? Ngaji Quran. Sebab saya confused ni. Banyak dah. Nak habis dah, dia kata. Nak habis dah. Nak habis dah. Dik, tapi abang nak tanya, abang tak pernah nampak pun kau lalu sini, petang-petang abang duduk sini tau. Tak tahu lah bang, hari ni hati kata nak lalu sini. Adik kata hari ni tergerak hati nak lalu sini lagi pun, nak cepat pergi main bola, dia kata. Itu kata dia. Tapi itu adalah aturan Allah. Baik, saya kata begini. Dek, nak minta tolong boleh? Minta tolong apa bang? Dia pun suspend tuan-tuan. Saya 18, dia 8 tahun. Tak tolong apa bang? Ajar abang mengaji? Hah? Dia kata. Ajar abang mengaji? Abang dah besar macam ni tak pandai mengaji ke? Dia kata. Oi, kecil je saya nampak budak tu malam tu. Baik kecil. Weh, bukan main budak ni. Ya dia, abang tak tahu mengaji ni, abang baru masuk Islam. Tak percaya, tanyalah mak. Sebab masuk satu kampung tahu dah saya ni masuk Islam. Tanyalah mak. Tak apalah bang, saya tanya mak saya dulu, dia kata. Dia pun tanya mak dia. Besok tu dia lalu kat situ juga. Dia kata bang, mak saya kata okey. Seronok saya. Saya tunggu dengan penuh pengharapan tuan-tuan. Bang, mak saya kata boleh. Alhamdulillah, terima kasih dek. Bila kita nak mula? Besok kita mula bang. Alhamdulillah. Tapi bang, apa dia? Apa dia? Disebabkan abang tak pandai mengaji lagi, abang tak boleh masuk Quran lagi tau. Abang kena belajar mukadam dulu. Oh, dia action tuan-tuan. Dia dah Quran lah. Dia action. Saya kata, iyalah dik, mukadam lah. Setiap hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, balik mengaji, dia mesti singgah ajar saya mengaji Quran. Mukadam. Without miss. Ikhlas dia mengajar tuan-tuan. An, in, on. Ban, bin, bun. Kadang saya tengok dia hingus, beringus, keluar, masuk. Iya. Saya kata Allah, tak apalah. Mengaji je lah. 3 bulan. Dia ajar saya setengah jam setiap hari. Saya ulang kaji 3 jam. Sebab saya nak cepat pandai. Baca. Besok dia mengajar, dia kata, dah lancar dah. Tukar muka surat. Baca. Dah lancar dah. 3 jam ulang kaji, takkan tak lancar lagi. Kita pergi mengaji minggu ni, bulan depan baru buka balik Quran.
Kan, maklum dah lama akan mengaji. Dah 5 tahun Ustaz. 5 tahun, lama sangat tu maklum. Patut ngaji setahun. Tahun kedua dah buka kelas dah. Kelas mengaji. Sebab Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu belajar dan mengajar. Belajar Quran sampai pandai, ajar orang lain baca Quran pula. Susah dulu saya nak baca Quran, tuan-tuan. Ada kisah benar. Tahun 1990 saya masuk Islam. Januari, Februari, Mac, April. Masa tu April bulan puasa. April bulan puasa. Saya bulan puasa, puasalah siang puasa, malam tarawih. Malam tarawih. Habis tarawih, more. Wah, saya kata lepas tarawih ada more. First Ramadan tu. First Ramadan. More, ada more pula. Makan more. Lepas more nak keluar masjid. Saya tengok toleh ke dalam masjid, ada kumpulan yang duduk baca Quran. Kumpulan apa tu? Tadarus. Masa tu mana saya tahu tadarus. Saya mu'alaf baru 3 bulan masuk Islam. Tadarus, tilawah lah apalah, mana saya tahu. Saya tahu orang baca Quran. Saya kata, seronok juga kalau dapat baca Quran dengan abang-abang ni. Sebab kita rasa kita dah boleh baca kan. Tapi merangkak-rangkak lah. Merangkak-rangkak. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaat ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum. Macam itulah baca, slow-slow baca, taklah lancar. Tapi 3 bulan masuk Islam baca macam tu. Okey ke tak okey? Halo. Ini ada 30 tahun dah masuk Islam, merangkak lagi. Iya. Ada baru ni saya panggil peserta tadarus sampai dekat alif lam ra. Alif lam mim ra. Silakan baca pangkal surah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim ra, dia tak tahu nak baca. Saya tunggu aja macam dia nak baca. Saya nak tahu. Almari. Almari dia baca. Alif lam mim ra dia baca almari. Kelakar. So bila saya pun tengok ada kumpulan baca buat tadarus tu, saya pun pergi ambil Quran. Ambil Quran, saya pergi dekat kumpulan tu. Kata, Assalamualaikum. Ketua kumpulan jawab, Waalaikumsalam. Wah, banyak galang. Kata, bang, saya nak baca Quran sekali boleh? Ini tadarus, bukan baca Quran. Masa tu saya mu'alab, bolehlah hang kencing. Ini tadarus, bukan baca Quran. Kalau dia cakap sekarang, saya syarah balik dekat dia. Baca Quran tu bahasa Melayu, tadarus tu bahasa Arab. Saya kata, tak apalah bang, tadarus pun tadarus, boleh tak saya join? Kau dah pandai baca Quran belum? Sebab dia tahu saya ni masuk Islam. Dah boleh dah bang. Kalau boleh duduk. Saya pun duduk sebelah dia. Dia baca dulu, baca sampai giliran saya. Baca dia kata. Saya baca lah. Saya pun baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu Hei, dia kata. Merangkak-rangkak baca. Tadi kata lancar lah. Kalau macam ni tahun depan pun tak khatam. Dah tak payah dia. Dia sergah macam tu je tuan-tuan. Kecil hati saya. Depan-depan orang dia sergah kan. Dah tak payah baca dia kata. Kalau saya di tempat dia, saya tahu budak ni baru masuk Islam, bagi je lah baca. Merangkak pun merangkak lah. Ini ramai lagi yang merangkak, kau tak kisah pun. Aku punya terlebih merangkak, kau pergi sangat. Dah tak payah. Kalau saya kata, okey tak apa baca. Baca sebaris lagi. 2 baris lagi. Okey cukup. Tak apa, Farid setiap hari kena datang. Dengar orang baca, lama-lama boleh pandai. Tahu? Kalau saya lah, saya akan bagi motivasi macam tu. Ini tak boleh. Ni tahun depan pun tak khatam. Tahun depan pun tak khatam. Tak apalah, saya pun ambil Quran. Saya kena sergah tuan-tuan. Saya ambil Quran, saya nampak dunia ni gelap dah, kena sergah.
Mana nak pergi, tak tahu mana nak pergi kan. Nampak pintu masjid, pergi, ini tak tutup ni Quran ni. Terbuka lagi. Lalu sampai kat masjid, nampak tangga, duduk. Saya mendongak ke langit, nampak bintang bertaburan di langit. Allah, masa tu paling sebab tuan-tuan. Meniti-niti mata saya. Basah Quran tu, menangis, tersedu-sedu saya menangis. Sebab ada orang hina saya macam tu sekali. Saya tak boleh terima orang buat sergah saya macam tu. Tak boleh terima. Saya mengadu pada Allah, ya Allah kau mudahkanlah aku baca Quran, kau lancarkanlah aku baca Quran aku, ya Allah. Menangis-nangis. Sebab itu saya punya soalan pada tuan-tuan perempuan yang mengangkat-angkat lagi baca Quran ni, pernah menangis tak dapat baca Quran? Kita kalau tak dapat dunia bakal main menangis lagi, tak dapat menyesal, tak boleh tidur. Berapa ramai di antara kita yang masih mengangkat lagi, pernah rasa tak susah hati tak pandai baca Quran? Tak rasa. Tak boleh. Saya pun tak apalah, dah keluar balik. Saya pergi belajar di Kelantan. Saya berguru dengan guru-guru saya dekat Kelantan. Masya Allah, semua sabar tabah mengajar saya. Betul kata Osman Awang tuan-tuan. Dalam puisi dia guru, dalam sajak dia guru, guru. Dia kata, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini siapa saja dia, sejarahnya dimulakan oleh guru biasa, sabar dia mengajar tulis dan baca. Betul, sabar. Saya pun belajar. Saya pergi Kelantan belajar. Itu tahun 1990, 1991. Bulan puasa balik bercuti. Balik. Puasa siang hari, malam pergi tarawih kat masjid. Lepas tarawih, more. Lepas more nak keluar tengok dalam masjid, ada lagi kumpulan tu. Kumpulan tadarus tu ada lagi. Saya pun pergi ambil Quran, saya beranikan. Ni second pula kita try, tengok apa dia buat. Ambil Quran masuk. Sampai. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Mana lama tak nampak? Pergi mengaji bang. Baguslah. Bang, saya nak tadarus sekali boleh? Kali ni tak silap dah, tadarus terus. Nak tadarus boleh bang? Dah pandai baca belum? Jangan mengangkat-angkat. Dah bang, alhamdulillah dah boleh baca dah. Kau boleh duduk. Saya pun duduk. Dia start baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya kata bang. Kenapa? Bukan a'u. Habis tu kena sebut a dulu. A'u. Oh. A'u. Saya kata a pendek bang. A'u. Kalau a'u tu bang, bunyi kucing mengawat. Wah, sekarang saya pula lah taruh dia tuan-tuan. Dulu dia taruh, saya bukan main lagi kan. Mulai hari itu saya dah ambil alih jadi ketua tadarus. Allah Subhanahu wa taala ubah dah tuan-tuan. Itu yang Allah Taala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat di antara kamu orang yang beriman dan berilmu beberapa darajat. Tuhan bagilah saya darjat yang kecil-kecil pun jadilah. Itulah dia saya berkhidmat dengan Quran. Lepas tu saya belajar ke Jordan. Saya pergi mengaji Quran dengan para masyayikh dekat Jordan. Saya ambil sanad. Tuan-tuan, saya nak betulkan huruf A. Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak dapat alamin tu 1 bulan. Alamin. Semua tak betul. Habis alamin. Nak dapat ke alamin, nak dapat 1 bulan. Kalau maklum pergi 3 bulan lah. Dia kalau orang Kedah lagi lah dia baca terbaik sikit. Ada kau ihsana. Wabil walidaini ihsana. Dia lain kan. Dia lain sikit. Marah orang Kedah. Kan? Sebab saya pun asal orang Kedah juga. Tiba-tiba mengaku tuan-tuan. Mak ayah saya asal orang Kuala Ketil. Tapi saya lahir di Selangor lah. Ya tuan-tuan. Kan senang. Nak sebut huruf A. Senang. Kita cuba tengok. Setiap hari kita guna huruf A. Macam mana? Contoh. Ustaz tahu kat Masjid Ibadur Rahman kat mana? Tak tahu. Ustaz tahu tak Hotel Sri Malaysia kat mana? Tahu.
keluar hotel tu ambil sebelah kiri, jumpa trafik, okey, terus lagi ustaz, dulu tempat tu tapak dia kilang papan. Kat situ. Alamin. Ya, mana ada Ada. Tak ada. Semua kata kan lembut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Senang aja. Jumpa punca senang lah. Dulu saya mengajar tilawah interaktif kat TV 4 tahun. Program tu program saya tuan-tuan dulu. Saya buat. Ada 15 pemanggil setiap program, setiap kali bersiaran 15 pemanggil. Dalam 15 pemanggil tu 12 perempuan, 3 aja lelaki. Penerbit tanya saya, "Ustaz, mana bagi orang lelaki?" Saya kata, "Nak buat macam mana? Itu spesies makin pupus. Tak berapa nak ada, tak lama lagi masuklah dekat muzium." Ya ke Ustaz? Habis nak cakap apa lagi tuan-tuan? Ada sekali Tuan Haji Ismail, saya ingat nama hamba Allah ni. Dia telefon, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Ya Haji, silakan baca." Saya telefon ni bukan nak baca. Isteri saya yang nak baca. "Kejap Ustaz ya." Dia kata. Apa punya Haji Ismail? Tak lah, dia telefon baca je lah Haji Ismail. So yatlu alaihim ayati. Sebab itu Abul Hasan Al-Nadawi kata pertama sekali hendaklah belajar. Keduanya membaca Al-Quran. Pastikan setiap hari kita baca Al-Quran. Tak ada hari yang kita tak baca Al-Quran tuan-tuan. Iya. Umar bin Abdul Aziz kata, "Inni akhafu an akuna minal ladina ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Aku khawatir kalau aku tergolong dalam golongan orang yang tinggalkan Al-Quran. Itu yang pertama. Para salafus salih pernah sebut, "Inni akhafu an yamurra alayya yaumun lam aqra fihi kitab Allah." Aku khawatir kalau ada hari-hari yang aku lalui, aku tak baca Quran pada hari tersebut. Patut kita kena ada rasa. Ibu ayah, saya nak tanya, maklum. Oh, maklum. Kalau tak makan, rasa apa? Lapar. Kalau tak minum, rasa apa? Haus. Dahaga. Tak baca Quran, rasa apa? Tak rasa apa Tak ada rasa apa pun. Tak ada rasa apa tu maksudnya kita tak ada hubungan baik dengan Quran lah. Kalau ada hubungan baik, mesti kita akan rasa gundah gulana. Tak senang duduk. Kalau ada hari kita cakap tak boleh, rasa tak macam ada benda kurang. Sampai ke tahap tu tuan-tuan, nak kawan dengan Quran, biar roh Quran tu masuk dengan roh kita ni. Dia jadi member. Jadi kawan. Baru Quran boleh beri syafaat. Baca setiap hari. Yang ketiga, faham apa yang kita baca. Kalau tak faham apa kita baca, rugilah kita tuan-tuan. Ni ada orang bawa anak baru ni, saya pergi kenduri kahwin. Ada kawan dia bawa anak dia, kepala berbandage. Bandage ni dia pakai tampal, pakai apa? Pakai kain lah. Dia ada yang bandage tu kalau budak luka kepala kan. Nampak tampal. Saya kata, kepala anak kenapa? Bisul Ustaz. Bisul. Dah okey dah kah? Okey dah Ustaz sekarang. Kecut dah, bawa pergi klinik apa semua. Ni kena jaga ni, makan kena jaga. Takut dia bernanah ke apa balik. Ya Ustaz. Tapi Alhamdulillah Ustaz, baru ni ada sejumpa seorang kawan sahabat ni, dia pun Ustaz juga. Dia kata Ustaz juga dia ni. Dia kata kalau bisul ni, dia kata ada ayat. Dia bagi saya ayat tu, suruh baca ayat tu. Nama dia ayat bisul. Baca dan tiup dekat bisui tu, satgi kecut lah bisui tu. Saya kata, ya Allah, lama aku baca Quran, banyak kali dah baca Quran, tak pernah pula jumpa ayat bisui. Tuan-tuan pernah jumpa tak? Saya kata, tak, kita taklah kata kita pandai. Tapi mungkin juga ada benda terlepas pandang. Saya kata, ya ke ada ayat bisul? Dia Ustaz. Apa, saudara apal ke? Apal Ustaz, sebab tiap hari baca tu anak masa kena bisul. Baca tiup, baca tiup, baca tiup. Apal dah Ustaz? Ya ke? Cuba baca sikit tengok. Saya pun nak dengar juga ayat bisul tu. Wala talbisul haqqa bil batil. Dia kata wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dia kata wala talbisul haqqa bil batil. Itulah dia ayat bisul. Nasib baik dekat majlis. Kalau tak, memang penampak. Quran dia bawa main-main. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tengok pelik tak orang kita ni? Pelik. Sebab itu kita nak suruh faham apa yang dia baca. Fahamlah. Yang ketiga faham. Yang keempat laksanakan dalam kehidupan. Mana batasan-batasan ajaran dalam Al-Quran? Kita nak laksanakan dalam kehidupan kita. Yang kelima, sampaikan ajaran Al-Quran kepada orang lain. Baik. Jadi yatlu alaihim ayati. Kerja Nabi SAW bacakan kepada mereka sampai mereka faham ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka daripada karat jahiliyah. Tinggalkan penyembahan berhala, sembah Tuhan yang satu. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ajar mereka Alkitab, iaitu Al-Quran, dan juga Al-Hikmah. Ulama kata hikmah itu ialah kebijaksanaan yang ada dalam Al-Quran, atau Al-Quran yang syarat dengan kebijaksanaan. Ada juga ulama sebut perkataan hikmah itu merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Selagi mana Quran tak sampai kepada manusia, selagi itulah manusia berada dalam kesesatan. Itu tuan-tuan. Jadi hidayah Allah kita nak cari melalui Al-Quran Al-Karim. Saya dapat hidayah melalui Al-Quran. Alhamdulillah, saya masuk Islam, saya dapat ajak mak saya masuk Islam. Mak saya pun masuk Islam. Mak saya masuk Islam tahun 2001, bulan 3, meninggal bulan 5. Ya, mak saya pujuk sampai saya kata, mak, saya ni tak tahu nanti sama-sama kita mati ni, mak. Mak ke tempat lain, saya ke tempat lain. Saya terkilan sangat, kalau mak di tempat lain, saya tempat lain. Saya tak boleh jumpa mak, mak tak boleh jumpa saya. Saya cakap gitulah. Saya tak boleh jumpa mak, tak boleh jumpa saya. Tempat kita lain dah, mak. Dunia ni kejap, akhirat tu lebih lama. Kalau boleh saya nak mak bersama dengan saya. Mak masuklah Islam. Menitir saya mata mak saya faham. Mak saya kata, mak tahu Islam ni agama baik. Mak bukan tak nak masuk Islam, mak takut kalau masuk Islam adik-beradik engkau marah, kan putus saudara. Saya kata jangan takut, Allah ada, mak. Bukan seorang dua yang masuk Islam, ramai dah masuk Islam sebelum mak. Dia tak jadi isu, mak. Allah ada. Islam tak suruh kita putus silaturahim. Tak ada siapa yang akan terputus hubungan dengan mak, dengan saya. Dunia aja, mak, semua tu. Saya bawa mak saya masuk Islam hari yang sama. Masuk pejabat ustazah tu, ni ustazah duduk situ, mak saya duduk sini, saya berdiri sebelah mak saya. Saya bagi tahu mak saya nak masuk Islam, saya syahadakan mak saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah mak saya pun bersyahadah, ustazah pun nak isi borang masuk Islam. Ustazah tanya, ustaz, sekarang mak ustaz alhamdulillah masuk Islam, nak bagi nama Islam apa? Saya bagi tahu lah, ustazah, saya suka nama Siti Aminah. Oh, cantik nama tu. Ya, mak nama ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkat. Tulis nama Siti Aminah mak saya. Mak saya duduk kan, mak saya tengok macam ni senyum. Saya kata, kenapa mak senyum? Mak senyum bukan apa. Masa hang kecil, aku bagi nama kat hang. Sekarang hang bagi nama kat aku. Bagi nama. Alhamdulillah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kan, dapat juga mak saya masuk Islam. Abang saya masuk Islam tahun 2004. Hari Isnin dia masuk Islam, hari Jumaat dia meninggal. Macam-macam dia buat sebelum dia Islam, macam-macam. Apa yang dia tak buat? Dia ni kontraktor, ada duit lah, dia boleh buat macam-macam kan. Dia lah jaga saya, makan minum saya, sekolah saya, semua dia jaga. Dia menatang saya seperti minyak yang penuh. Dia sayang untuk bila saya masuk Islam, dia manusia yang paling garang. Pukul sepak tergajang ni, kepala ni yang berbelah ni tuan-tuan. Pergi hospital, jahit, ada 6 jahit. Masuk Islam kena pukul punya pasal. Bawa balik buku pendidikan Islam, saya kena belasah. 3 hari demam. Bawa buku pendidikan Islam. Siapa suruh kau bawa buku ni balik? Kebetulan ustazah bagi saya buku, saya bawa balik. Kan besok jadual kita kena susun buku. Saya ambil lah longgok semua buku atas meja, saya tengah susun. Dia pula lalu, takdir Tuhan. Dia pula lalu, dia nampak buku pendidikan Islam. Buku pendidikan Islam, cover depan tu ada masjid, ada budak pakai kopiah kan, pakai songkok, tudung. Dia nampak, ini buku apa? Saya pun confident jawab, pendidikan Islam. Pang, dia lempang. Aku tak nak tengok buku ni. Datang bawa lagi buku ni, siap kau. 3 hari demam dia lempang. Yang main. Tuan-tuan mana tahu. Oh, kena lempang. Bawa balik buku. Saya pun bawa balik ke sekolah. Saya bagi tahu kawan saya.
Kata kau simpanlah buku ni, nanti setiap kali pendidikan Islam kau tolong bawa. Ya. Jadi kawan saya bawa 2 buku. Buku dia satu, buku saya satu. Buku yang dia tolong bawa untuk saya, alhamdulillah saya dah jadi ustaz, dia masih sesat lagi tuan-tuan. Tak jumpa jalan pulang. Saya kata, kau sudahlah, mai balik. Sikit lagi, dia kata. Kawan-kawan kampung. Taklah sesat tuan-tuan, nakal-nakal begitulah. Budak kampung, macam mana? So itulah dia. Abang saya masuk Islam. Abang saya masuk Islam 2004. Isnin masuk Islam, Jumaat dia meninggal. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi petunjuk Allah. Bila saya masuk Islam, saya tak kasar dengan keluarga saya. Saya buat elok dengan mak, dengan ayah. Saya buat elok dengan ibu saya buat elok dengan abang saya, dengan keluarga saya. Sampai sekarang hubungan baik tuan-tuan, tak ada apa masalah pun. Sampai sekarang, alhamdulillah anak buah saya pun ada seorang masuk Islam. Dan saya rasa ramai lagi yang akan dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kalau Islam ni dapat disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang betul, bukan cara yang kasar, tetapi dengan kelembutan, dengan keharmonian, insya-Allah lebih ramai akan dapat hidayah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan yang dapat hidayah tuan-tuan. Hidayah ini kita minta setiap kali kita solat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Lepas minta tu jangan ikut jalan yang bengkok. Kita minta jalan lurus. Ibnu Ashur kata jalan lurus ialah jalan yang sampaikan kita ke matlamat hidup. Matlamat hidup siapa? Matlamat hidup saya ada 2. Satu matlamat hidup dunia, satu matlamat hidup saya akhirat. Dunia tempat saya bercucuk tanam, akhirat tempat saya menuai hasil. Kalau salah saya tanam, salah batas saya, salah baja saya tak akan dapat apa-apa dekat akhirat. Betul atau tidak? Itulah perumpamaan. Sekian daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan pantun 2 kerat. Pergi pasar, naik bas. Saya tahu kaki tuan-tuan sudah kebas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. ولا تجعلنا فينا ولا من يتبعنا مترودا ولا محروما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.